Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa sekali lagi kita dalam video terbaru aku dalam siri Kisah Seram Netizen. Semua cerita yang aku sampaikan sini tidak dapat dipastikan kebenarannya, melainkan kepada mereka yang benar-benar mengalaminya saja. Jadi korang boleh anggap cerita yang korang dengar ni hanya sekadar untuk hiburan. So, kepada sesiapa yang baru saja mendengar Kisah Seram Netizen ni, Kisah Seram Netizen ni sebenarnya adalah sebuah rancangan di mana aku menghimpunkan kisah-kisah seram para netizen yang aku perolehi daripada Facebook aku dan juga daripada email aku. Jadi kepada sesiapa yang ada kisah seram berdasarkan pengalaman sendiri, korang boleh hantar cerita-cerita seram korang melalui Facebook. Dengan klik link Facebook aku yang aku letak di ruangan description. Dan korang juga boleh hantar melalui email juga. Aku ada letak alamat email aku di dalam ruangan description. Jadi pada hari ini aku nak berkongsi dengan korang dua kisah seram yang telah dikongsikan di ruangan komen Facebook aku. Di mana aku ada minta daripada diorang untuk kongsikan kisah-kisah seram yang pernah dialami oleh mereka sendiri. Jadi untuk kisah seram yang pertama, kini berkenaan dengan seorang akak ni yang bernama Kak Dan, yang dia katakan dia sebenarnya ternampak balan-balan. Jom kita sama-sama mendengar kisah yang telah dialami oleh Kak Dan. Kisah ini terjadi kepada saya 14 tahun yang lepas. Walaupun sudah berbelas-belas tahun berlalu, ingatan tentang kejadian ini masih kekal melekat di dalam kepala saya. Pada masa itu, saya sedang mengandungkan anak pertama saya. Saya dan suami sebenarnya baru 2 hari mendiami rumah ini. Sebelum ini, saya mengikut suami berkursus di tempat lain selama 6 bulan. Saya tinggal seorang diri di dalam rumah ketika itu, memandangkan suami bekerja shift malam. Dalam tempoh 2 hari tinggal di sini, saya tak pernah lagi mengalami apa-apa perkara yang pelik. Sehinggalah tiba satu masa ni, sedang saya menonton televisyen berseorangan pada waktu petang, tiba-tiba saya perasan macam ada benda bergolek di belakang saya. Ketika itu, saya sedang baring di hujung katil sambil menonton TV. Saya perasan benda bulat tu sebesar bola bowling. Disebabkan terkejut, saya bangun dengan sangat pantas, sehinggakan saya pun lupa yang saya ni sedang sarat mengandung 7 bulan. Jantung saya terus berdegup kencang masa tu. Bulu roma pun dah mula meremang. Saya toleh ke kanan katil. Saya tengok tak ada apa-apa. Tapi bila saya tengok kad kiri di sisi katil, masa tu saya terkejut gila. Kali ni dengan jelas saya dapat lihat benda bulat sebesar bola bowling diselaputi dengan rambut yang berwarna hitam pekat. Walaupun dalam keadaan takut pada masa itu, tindakan refleks saya pada ketika itu ialah saya berlari ke dapur untuk mengambil penyapu dan sebekas garam. Saya pun tak tahu kenapa saya ambil barang-barang tu. Cuma pada masa tu, dua benda ini sahaja yang berada dalam fikiran saya. Kemudian saya patah balik ke katil dan terus saya campakkan garam kepada benda bulat tersebut. Reaksi benda bulat itu sebaik saja terkena garam betul-betul mengejutkan saya dan menakutkan saya. Masa garam tu menyentuh benda bulat tu, tiba-tiba ia mengeluarkan suara yang agak menyeramkan, macam suara lembu kena sembelih. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh jadi berani walaupun masih lagi ada rasa takut. Saya kemudiannya memukul benda bulat itu dengan penyapu. Entah macam mana, benda bulat itu tiba-tiba terbang dan keluar menembusi tingkap. Masa benda tu terbang menembusi tingkap, melekat di tingkap lendir-lendir berwarna hijau.
Mungkin lendir itu datang daripada benda bulat itu. Saya ceritakan hal ini kepada suami, tapi suami sekadar suruh bertenang sahaja. Seminggu selepas saya duduk di rumah itu, semasa berbual dengan jiran-jiran, mereka mengatakan mereka turut ternampak benda bulat itu dan mengatakan ia adalah balan-balan. Adakah benda bulat yang saya baling dengan garam dan pukul dengan penyapu itu balan-balan? Entahlah, saya pun tak tahu. Cuma saya bersyukur sebab tidak ada apa-apa yang buruk berlaku kepada saya. So, itulah dia perkongsian cerita seram yang telah dikongsikan oleh Kak Dan tentang pengalaman dia nampak benda bulat diselaputi dengan rambut dan dikatakan itu adalah balan-balan. Balan-balan ni tak silap aku bahasa di Sabah terma di Sabah, dan ada yang mengatakan balan-balan ni dia macam penanggal pun ada juga tapi apa yang dialami oleh Kak Dan ni memang macam scary juga ya. Kita duduk sorang-sorang walaupun waktu petang, tiba-tiba ternampak benda bulat yang bergolek dengan sendiri. Siap boleh terbang, boleh tembus tingkap. Kalau jadi kat kita pun, entah sama ada kita boleh berani macam Kak Dan untuk ambil garam baling kat benda tu, ataupun kita cabut lari keluar dari rumah agaknya. Dah lah Kak Dan tu pun tengah pregnant kan. So apa pun, terima kasih pada Kak Dan sebab kongsikan kisah seram ni. Jadi sekarang jom kita masuk ke kisah seram yang kedua. Ini berkenaan dengan pengalaman yang dialami oleh seorang pekongsi yang bernama Puan Wahida. Dia ada kongsikan kisah seram dia di ruangan komen di Facebook aku berkenaan dengan pengalaman seram yang dialami semasa dalam perjalanan pulang ke kampung. Jom kita sama-sama dengarkan kisah yang dialami oleh Puan Wahida ni. Kejadian ini berlaku kepada saya pada bulan Januari tahun 2019. Masa tu di rumah. Selepas selesai solat maghrib, tiba-tiba saya dapat panggilan dari kampung mengatakan nenek saya sudah meninggal dunia. Kampung saya di Pahang dan saya pula tinggal di Johor. Mula-mula saya ada rasa macam berat hati juga nak balik. Saya pun tak tahu kenapa saya rasa macam tu. Tapi disebabkan ini kali terakhir saya nak tengok muka nenek, nak kucup pipi nenek, dahi nenek, saya gagahkan juga untuk balik ke Pahang. Masa tu juga hujan turun agak lebat, seolah-olah macam tak bagi saya balik pula. Tapi saya tak kisah. Saya tetap nak balik juga untuk tengok nenek buat kali terakhir. Saya bergerak dari Tirap, Johor bersama-sama dengan keluarga saya menuju ke Pahang dalam keadaan hujan yang agak lebat. Pada awal perjalanan, walaupun hujan lebat malam tu, suami masih boleh nampak dengan jelas jalan dan kereta yang datang dari arah bertentangan. Kemudian apabila sampai ke satu lokasi ni yang saya pun tak ingat kat mana, hujan semakin lebat sehingga menyukarkan suami untuk melihat semasa memandu. Nampak gelap je kat depan. Kereta lain pun tak kelihatan, seolah-olah macam kereta saya saja yang berada di atas jalan. Suami mula membawa dengan perlahan untuk mengelakkan kemalangan. Anak saya yang paling kecil mula merapatkan badannya dengan saya kerana dia sudah mula rasa takut. Kemudian anak saya yang sulung berusia 5 tahun tiba-tiba bersuara, "Mak, ada nenek lah kat luar kereta." Masa tu terkejut saya dan suami bila dengar anak cakap macam tu. Lepas tu cepat-cepat saya suruh dia tidur. Tapi anak saya tak nak tidur juga.
Dia cuma merenung keluar kereta. Adakah dia masih nampak nenek tu? Apabila sampai Endau, hujan sudah mula reda. Syukur kami selamat sampai di sini. Masa tu jam menunjukkan pukul 12.45 malam. Kami pun meneruskan perjalanan sehingga masuk ke kawasan kampung orang asli Rompin. Masa tu jam pun dah menunjukkan pukul 3 pagi. Masa lalu kawasan tu, saya rasa macam sangat sejuk. Memang awalnya dah sejuk, tapi kali ini lagi sejuk. Anak saya sampai menggigil teruk. Kemudian pada masa tu, di luar kereta, tiba-tiba saya ternampak ada kain putih yang panjang sedang terbang melayang-layang di celah-celah pokok. Sedang saya ralit melihat kain itu, tiba-tiba suami saya berhenti mengejut. Tersentak saya masa tu. Saya pun tanya, "Kenapa bang?" Suami saya kata dia nampak ada orang tua melintas jalan. Tapi bila dah berhenti tu, kami tak nampak sesiapa pun. Masa tu pun kami rasa lega juga, walaupun ada rasa seram, sebabnya tak ada kereta kat belakang masa brek mengejut. Kalau tak, memang kereta kami dah kena hentam dari belakang. Kemudian kami pun meneruskan perjalanan selepas apa yang berlaku. Suami menyanyi perlahan untuk menghilangkan rasa mengantuk. Tapi tak lama lepas tu, suami saya tiba-tiba diam. Saya pula masa tu mula rasa seram. Bulu roma dah meremang. Sebabnya kami berdua dengar suara orang berbisik. Walaupun perlahan, tapi kami dapat dengar dengan jelas. Suara itu membisikkan agar kami tidak pulang ke kampung. Suara itu adalah suara orang perempuan. Saya tak nampak pun kelibat siapa yang bersuara itu di dalam kereta, tapi suaranya memang terngiang-ngiang di dalam telinga. Masa tu memang rasa seram sangat. Tapi kami bersyukur sebab kami selamat sampai di Kuantan dan kemudian berhenti solat subuh di Permatang Badak. Masa tu suami cerita dia nampak ada orang sedang memandang tajam pada dia bila dia tengok cermin pandang belakang masa kat kawasan Rompin tadi. Ish, mujurlah dia cerita masa kami sampai kat kawasan lain. Masa berhenti solat kat Permatang Badak, suami saya berbual dengan seorang pakcik ni. Pakcik ni siap tahu yang kami sekeluarga nak ziarah jenazah nenek. Walaupun suami tak cerita pun kat pakcik tu. Malah pakcik tu pun siap pesan, "Hati-hati balik kampung. Ada benda yang tak kasih kamu balik ni." Memang pelik betul bila suami dengar nasihat tu. Namun begitu, akhirnya kami selamat sampai ke kampung dan sempat menatap wajah nenek buat kali terakhir. Cuma kejadian kali ini menyebabkan saya sekeluarga tidak lagi berani untuk pulang ke kampung pada waktu malam. Selama ni 2 tahun kami pulang ke kampung pada waktu malam, tapi inilah kali pertama terjadi sesuatu yang menyeramkan kepada saya dan keluarga. Ya, itulah dia perkongsian daripada Puan Wahidah berkenaan dengan pengalaman seramnya semasa pulang ke kampung di Pahang. Ini kira syukur gila lah, sebab orang kata berjaya sampai ke kampung tu dengan selamat kan, walaupun ada macam-macam gangguan. Dalam gangguan ni gangguan yang kita tak nampak. Lepas tu bawa kereta dalam hujan pula. So memang bersyukur gila lah, memerlukan orang yang ketenangan dia yang tinggi lah. Kira macam Puan Wahidah dengan suami dia ni memang kira orang yang level-level tenang lah. Walaupun seram, takut, tapi dia still boleh berdepan dengan benda ni dan membantu dia untuk pulang ke kampung dengan selamat. So terima kasih kepada Puan Wahidah. Dan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar cerita ini sampai habis. Kepada sesiapa yang ada pengalaman seram yang nak dikongsikan, korang boleh hantar cerita korang sama ada melalui Facebook dengan klik link Facebook aku kat ruangan description di bawah, ataupun menghantar cerita seram korang melalui email dengan menggunakan alamat email yang aku letak dalam ruangan description lah. Okay, so setakat itu saja. Terima kasih sekali lagi. Kalau korang suka dengan video aku ni, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan thumbs up. Sehingga kita berjumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.